ketika First World Zionist Organization Kongres Zionis yang pertama di Basel untuk membuat satu agenda. Apa agenda yang mereka ingin lakukan kepada orang-orang Yahudi, dan kenapa World Zionist Organization ini ditubuhkan. World Zionist Organization ini ditubuhkan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang berada di Eropah. Mereka ini ditindas oleh kuasa-kuasa besar barat. Dan hari ini mereka membayarnya kepada orang Islam. Dan inilah satu perkara yang kita perlu faham, satu perkara yang kita perlu sedar. Sebenarnya yang menindas orang-orang Yahudi adalah Eropah. Kemudian Palestin itu pada asalnya bukanlah satu negara ataupun satu wilayah yang menjadi target untuk mereka menubuhkan negara ataupun negara untuk orang-orang Yahudi ini. Mereka mempunyai beberapa pilihan-pilihan lain. Tetapi di dalam kongres itu, Theodor Herzl tidak dapat untuk mencari satu wilayah lain ataupun untuk bersetuju mendapatkan wilayah lain kerana dia bimbang bahawasanya dia akan dikeluarkan daripada World Zionist Organization itu sendiri. Jadi untuk dia mendapatkan sokongan daripada orang ramai, mendapatkan sokongan daripada orang Yahudi, dia bersetuju untuk menubuhkan negara tersebut di Palestin. Sebab itulah saya sentuh di dalam kertas saya ini, ada satu tempat yang namanya cukup ada sehingga ke hari ini, iaitu Uganda itu telah ditolak di dalam kongres tersebut, di dalam kongres Zionis ini, kerana mereka ingin menumpukan untuk menubuhkan negara Palestin, menubuhkan negara Yahudi itu di Palestin. Next. Inilah, kalau tuan-tuan kita bercakap Theodor Herzl, siapa Theodor Herzl? Inilah gambarannya Theodor Herzl itu. Orangnya biasa saja, berjambang macam biasalah, ya, macam orang biasa. Tetapi mempunyai satu fikiran, mempunyai satu idea, thinking out of box. Sebelum itu tak ada orang-orang Yahudi ini nak memikir untuk menubuhkan sebuah negara. Tiba-tiba datang satu idea untuk menubuhkan negara ini dan dirakamkan di dalam bukunya. Judenstadt. Bukunya tentang negara untuk orang-orang Yahudi. Dan inilah yang menjadi satu masterpiece kepada Theodor Herzl, yang menjadi rujukan, menjadi agenda kepada Zionis itu sendiri. Next. Dan tuan-tuan, apabila saya bercakap soal orang Barat yang menindas orang Palestin, yang menindas orang-orang Yahudi ini, mungkin kita tidak dapat menggambarkan menindas. Sebab itu saya bawakan beberapa gambar di sini untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Macam mana peristiwa yang berlaku kepada orang-orang Yahudi di Barat, ya? Berlaku kepada orang Yahudi di Barat sehingga mereka ini menyokong dengan kuat untuk menubuhkan sebuah negara untuk mereka. Sebab mereka ditindas oleh Barat. Tengok yang pertama tuan-tuan, Jewish children in the lost ghetto on their way towards transports that will take them to death camp. Sebab banyak death camp, concentration camp yang dibuat di Barat, terutama di Jerman. Saya mohon maaf, terpaksa sebutlah beberapa negara sebab benda ni sejarah. Jadi saya merekodkan perkara tersebut. Banyak death camp, concentration camp, sehingga orang-orang Yahudi ini dibunuh dengan sangat dahsyat. Di sana mass shooting somewhere inside occupied Russia. Kemudian di bawah itu, kalau tuan-tuan lihat orang yang membongkok-bongkok itu, mereka itu adalah orang Yahudi yang dipaksa untuk mencuci lantai, dan orang yang berdiri itu adalah tuan, iaitu orang-orang Eropah yang ingin melihat orang Yahudi ini buat kerja. Betapa hina orang Yahudi pada waktu tersebut. Mereka merasakan mereka hina. Dan sekarang ini salah satu kemungkinan kenapa Eropah ini begitu menyokong, begitu support orang Yahudi ini, kemungkinan disebabkan oleh perasaan mereka telah melakukan banyak kesalahan kepada orang Yahudi, sehingga hari ini mereka terus memberikan sokongan. Tak boleh nak dikritik pun. Sedangkan kita tahu bahawasanya negara Israel itu negara yang digambarkan sebagai negara untuk bangsa dia sahaja. Ataupun lebih tepat, negara yang
resis. Dan apabila perkara tersebut dinyatakan oleh Presiden Ahmad Najat di dalam satu kongres, maka orang-orang Eropah tidak mahu mengaku dan mereka keluar daripada kongres tersebut. Sedangkan perkara tersebut adalah satu realiti yang berlaku. Next. Dan tuan-tuan, ada satu perkara yang menjadi agenda orang Zionis ini dalam menyokong untuk menubuhkan negara Israel ini adalah apa yang dikenali sebagai historic title. Mereka ingin meminta kepada dunia untuk mengiktiraf bahawasanya tanah Palestin itu mempunyai hubungan sejarah dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Jadi mereka telah memberikan beberapa poin. Di sini saya bawakan 5 poin yang diberikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka meminta supaya dunia mengiktiraf bahawasanya tanah Palestin itu mempunyai hubungan historic title, mempunyai hubungan sejarah dengan orang-orang Yahudi. Next. Tuan-tuan, apabila tanah Palestin itu berada di bawah British Mandate di antara tahun 1920 sehingga 1948, kita boleh lihat ada berlakunya perubahan-perubahan demografi yang dipanggil, iaitu perubahan kependudukan orang Islam, bilangan orang Islam dan bilangan orang Yahudi. Dan kalau kita lihat sebelum pada akhir abad yang ke-19, akhir abad ke-19 ni tahun 1890, 1897, 1898 macam tu, kebanyakan majoriti penduduk Palestin itu adalah orang-orang Arab. Di kalangan orang-orang Arab ini, majoriti mereka adalah orang Islam dan sebahagian kecil adalah orang-orang Kristian. Dan kalau kita lihat di dalam peta yang saya bawa ini, tuan-tuan boleh lihatlah negara, kawasan yang bercampur dengan orang-orang Yahudi yang dot hitam itu. Yang dot hitam itu ada berapa sahaja kawasannya? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Kawasan yang mix, bukannya 100%. Bukannya 99%, mix, bercampur orangnya. Maknanya kemungkinan ada 60% orang Arab, 40% orang Yahudi di bandar-bandar tersebut. Next. Dan ini kawasan yang ditadbir oleh British pada waktu itu, yang dikenal sebagai British Mandate. Ini kawasan yang ditadbir oleh mereka. Next. Dan ini perubahan demografi selepas daripada apa yang saya sebutkan kat tuan-tuan, ada 6 dot hitam tu, 6 kawasan yang mix rakyatnya itu. Sekarang ini demografinya sudah berubah, di mana percentage orang-orang Yahudi masuk ke Palestin ini bertambah dari tahun ke tahun. Kerana apa? Kerana Zionist Organization ini, mereka membuat satu kempen untuk orang-orang Yahudi yang ditindas di Eropah ini untuk untuk pergi ke Palestin. Kerana di Palestin itu mereka ini dilindungi oleh kerajaan British dan dilindungi oleh dan berlaku perubahan-perubahan tersebut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, ada perubahan yang besar pada tahun 1945, 1946. Kalau yang merah itu menggambarkan Palestinian, menggambarkan orang-orang Palestin di kalangan orang Islam dan orang Kristian, majoritinya Muslim. Dan yang biru itu menggambarkan orang-orang Yahudi. Dan tuan-tuan boleh lihat sendiri daripada statistik ini ataupun daripada gambar rajah ini, tuan-tuan boleh tengok macam mana perubahan demografi begitu drastik berlaku di Palestin sebelum penubuhan negara Israel itu sendiri. Next. Tuan-tuan, sebelum penubuhan apa yang dikenal sebagai The State of Israel itu, ada satu peristiwa yang menyayat hati yang mereka lakukan ke atas orang-orang Islam. Itulah yang dikenali sebagai Deir Yassin, yang berlaku pada bulan April 1948. Dan sekarang ini mereka menyambut 61 tahun Nakbah. Iaitulah satu peristiwa di mana orang-orang Arab ini ataupun orang-orang Palestin, di kalangan mereka orang Islam secara majoriti dan sebahagiannya adalah orang Kristian, mereka ini terpaksa untuk keluar daripada Palestin untuk